RUU Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023 dilulus Dewan Rakyat. 1.05 juta pekerja bakal nikmati dasar gaji progresif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Rang Undang-Undang RUU Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023 diluluskan Dewan Rakyat menerusi undian suara majoriti. Ia antara lain memperuntuk larangan menjual dan membeli produk tembakau, bahan merokok atau produk pengganti tembakau atau mengadakan apa-apa perkhidmatan untuk merokok kepada orang belum dewasa. RUU itu turut menyaksikan pengguguran peruntukan berkaitan generasi penamat GEG iaitu larangan penjualan produk tembakau dan rokok serta larangan merokok bagi individu yang lahir pada 1 Januari 2007 dan seterusnya. RUU berkenaan dibentang semula bagi bacaan kali pertama pada Selasa, manakala bacaan kali kedua semalam. 27 ahli parlimen terlibat perbahasan mengenainya. Selaras kelulusan RUU berkenaan, Dewan Rakyat turut meluluskan RUU Makanan Pindaan 2023 bagi meminda Akta Makanan 1983. Terdahulu pada sesi penggulungan RUU berkenaan, Menteri Kesihatan memaklumkan kos rawatan penyakit berkaitan rokok elektronik termasuk kecederaan paru-paru EVALI yang tinggi bakal ditanggung kerajaan jika tiada kawalan undang-undang dibuat menerusi RUU berkenaan. Jumlahnya dijangka meningkat RM369 juta setahun pada 2030. Itu Kementerian Keuangan juga menganggarkan hasil kutipan cukai vape kira-kira RM500 juta setahun. Walau bagaimanapun, kajian menunjukkan kos rawatan bagi penyakit elektronik and vape use associated lung injury EVALI adalah sebanyak RM150,000 bagi setiap pesakit dan dijangka meningkat sehingga RM369 juta setahun pada tahun 2030. Namun dipercayai jumlah sebenar adalah lebih tinggi sekiranya akta ini tidak diluluskan dan kerajaan bakal menanggung kos rawatan yang lebih tinggi jika tiada kawalan dibuat berkaitan rokok elektronik atau vape melalui rang undang-undang ini, maka lebih ramailah yang akan terdedah kepada risiko komplikasi penyakit akibat penggunaan rokok elektronik. Kertas putih cadangan dasar gaji progresif akan menjadi satu daripada strategi untuk tingkatkan gaji penengah pekerja. Mekanisme dasar gaji progresif meliputi 3 kriteria utama iaitu syarat penyertaan, cadangan kenaikan gaji tahunan dan insentif mengikut kadar dan kumpulan pekerja. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata pekerja yang layak haruslah menerima gaji bulanan tidak melebihi had gaji yang akan dicadangkan oleh Jawatankuasa Pelaksanaan Dasar Gaji Progresif. Cadangan had gaji ditetapkan untuk pekerja yang menerima gaji bulanan di bawah RM5,000 dan tidak kurang daripada gaji minimum. Cadangan ini mengambil kira jumlah pekerja yang menerima gaji bulanan di dalam lingkungan RM1,500 kepada RM4,999 ini sebenarnya merangkumi 66.6% daripada keseluruhan tenaga kerja kita ataupun seramai 4 juta pekerja. Apabila kita pergi dari tahun pertama, tahun kedua dan kita telah mula melihat tangga gaji itu mula naik, maka setiap tahun jawatankuasa itu akan memilih sama ada ingin meningkatkan lagi dan kriteria itu akan ditentukan berdasarkan penilaian pada masa itu. Dan kita berharap had gaji yang ditetapkan ini mampu memberi liputan yang cukup luas kepada pekerja swasta untuk menerima manfaat daripada inisiatif ini. Dasar gaji progresif dijangka memberi manfaat kepada 1.05 juta pekerja dengan andaian pemberian insentif daripada kerajaan sebanyak RM2 bilion. Juga beri nilai tambah kepada KDNK sebanyak RM3.3 bilion. Pada masa sama, memberi tambahan kepada caruman KWSP sebanyak RM790 juta dan tambahan hasil cukai pendapatan RM1.8 bilion dengan tambahan 37,000
1,529 pembayar cukai pendapatan baharu pada tahun pertama pelaksanaan. Jangkaan itu berdasarkan konsep mudah. Apabila gaji pekerja naik, lebih ramai pekerja akan berbelanja, lebih ramai yang membayar cukai dan sudah tentu caruman KWSP akan meningkat. Baik, pada sidang medianya, Rafizi menjelaskan pelaksanaan dasar gaji progresif yang dijalankan secara sukarela mendapat sambutan positif daripada majikan. Saya sendiri majikan tu. Dan kita dah bercakap dengan MEF, kita dah bercakap dengan Dewan-Dewan Industri dan sebagainya. Saya yakin sebenarnya majikan akan menyertai. Isu dia lebih kepada yang Chester tanya tadi. Oleh kerana dia voluntary opt-in and first come first served, jadi satu risiko yang kita perlu tangani ialah oversubscription. Terlalu banyak sangat syarikat ni sebenarnya nak menyertainya, because kalau dalam sektor pekerjaan kan, pasaran bakat sekarang, isu utama kepada majikan dan syarikat dan perniagaan ialah untuk mendapatkan bakat yang betul-betul matching dengan kehendak mereka. Projek rintis akan bermula Jun 2024 dan apabila menjelang September, kerajaan akan mempunyai gambaran yang lebih jelas mengenai berapa jumlah simpanan, rasionalisasi serta konsolidasi fiskal sebelum menentukan dana bagi tahun seterusnya. Saudara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat dari Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto di Seri Perdana Putrajaya hari ini. Dalam pertemuan itu turut dibincangkan isu berhubung kepentingan hubungan bersama Malaysia dan Indonesia. Ini termasuk hubungan bilateral dalam soal pertahanan dan keamanan negara. Perdana Menteri turut mengharapkan hubungan kedua-dua negara terus terjalin erat dan utuh. Turut hadir dalam pertemuan itu Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan dan Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara. Kerajaan tidak berhasrat untuk ambil cap jari menerusi pembangunan Identiti Digital Nasional IDN seperti mana diuar-uarkan pencipta kandungan di media sosial. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata, sejak Perdana Menteri umumkan inisiatif itu, terdapat banyak kandungan tidak tepat dan palsu disebarkan, kononnya kerajaan akan berbuat demikian. Walaupun ini di bawah MIMOS, bukan bawah KKD, tapi saya ambil kesempatan untuk jelaskan. Kita tidak berhasrat untuk mengambil cap jari. Ya. Digital ID ini adalah single sign-on. Ya. Kita cuba sampaikan kepada rakyat. Ya. Dan maklumat itu tentang cap jari dan sebagainya, itu ada pada KDN, bawah Jabatan Pendaftaran Negara. Sebelum ini, KKD beri jaminan pembangunan IDN tidak akan jejaskan keselamatan data peribadi rakyat. 5 daripada 9 pekerja asing terlibat dalam runtuhan tapak pembinaan di Batu Maung, Pulau Pinang tidak memiliki rekod caruman dan pendaftaran dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Jelas Menteri Sumber Manusia V. Subakumar, pihaknya menerusi Perkeso akan mengambil tindakan perundangan terhadap majikan yang bertanggungjawab menggaji pekerja asing. Menurutnya lagi, kementerian tidak akan berkompromi dengan mana-mana majikan yang menafikan hak pelindungan sosial pekerja mereka. Malah, ia juga melanggar Seksyen 6 Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 Akta 4. Kegagalan mendaftarkan dan mencarum pekerja asing boleh didakwa mengikut Seksyen 94 Akta 4 yang membawa hukuman denda RM10,000 atau 2 tahun penjara. Lembaga Pembangunan Industri Perbinaan Malaysia CIDB dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan DOSH meluangkan hampir 5 jam di kawasan menyiasat punca keruntuhan struktur konkrit sebuah gudang di Batu Maung. Untuk mencari punca keruntuhan struktur sebuah gudang di Batu Maung Selasa lalu, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB telah memulakan siasatan awal.
Siasatan dibuat mengikut Seksyen 34B Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 Akta 520 yang antara lain menekankan kewajipan kontraktor dalam memastikan keselamatan bangunan dan kerja pembinaan di kawasan terbabit. 10 insiden runtuhan berlaku di Pulau Pinang sejak 2011 dengan terbaru membabitkan runtuhan struktur gudang logistik dalam pembinaan di Batu Maung Selasa lalu. Satu suruhanjaya siasatan disaran ditubuhkan segera bagi menyiasat punca kejadian runtuhan gudang logistik sedang dalam pembinaan di Batu Maung Bayan Lepas Selasa lalu. Persatuan Pengguna Pulau Pinang CAP juga menggesa pihak berkuasa berkaitan menjalankan siasatan teliti dan menyeluruh bagi mengenal pasti punca kemalangan berkenaan. Presidennya Muhyiddin Abdul Kadir berkata Majlis Bandaraya Pulau Pinang, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia dan Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan digesa untuk menyiasat dengan menyeluruh insiden berkenaan. Tindakan tegas juga perlu diambil terhadap pihak bertanggungjawab dengan kemalangan tersebut. Ini memandangkan tempat kejadian berdekatan dengan pantai yang terdiri daripada tanah pasir dan batu kerikil. Justru sebarang struktur dibina di kawasan itu perlu dipastikan benar-benar selamat, mengambil kira semua langkah keselamatan terutama kajian geologi. Dalam kejadian berkenaan, 3 pekerja pembinaan warga Bangladesh disahkan maut manakala 2 lagi mangsa parah. Petani, peternak dan nelayan berdepan dengan musibah bencana sehingga memusnahkan hasil tanaman. 50 juta ringgit disediakan di bawah tabung bencana pertanian. Memberi pampasan sehingga 50% akibat kerugian. 50 juta ringgit di bawah skim takaful tanaman padi untuk manfaat lebih 240,000 pesawah. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Kementerian Kesihatan KKM menafikan berlaku peningkatan kes COVID-19 akibat strain virus baharu sehingga ramai pesakit mendapat jangkitan paru-paru dan memerlukan bantuan pernafasan. Selain itu, KKM turut menegaskan tiada kejadian wad penuh bagi kemasukan pesakit COVID-19 sebagaimana didakwa. Baru-baru ini tular dalam media sosial berhubung dakwaan penularan COVID-19 semakin meningkat sejak 3 minggu lalu akibat strain virus baharu. Justru KKM menasihati orang ramai supaya jangan mudah mempercayai dakwaan ditularkan dalam media sosial menerusi mesej berantai yang tidak diketahui sumber kesahihannya. Orang ramai juga boleh merujuk portal KKM Now untuk status semasa kes COVID-19 berhubung penjelasan situasi terkini. Sementara itu, 5 kes baharu jangkitan cacar monyet Mpox dilapor dalam tempoh sebulan menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 9 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Radzi Abu Hassan menyatakan kesemua kes tiada hubung kait dengan kes yang dilapor sebelum ini. Kes terakhir dilapor merupakan lelaki warga tempatan berusia 47 tahun yang terlibat dengan aktiviti berisiko dan menunjukkan gejala demam dan ruam pada 8 November dan disahkan pada 17 November lalu. Kesemua pesakit kini sedang menjalani isolasi di hospital dan berada dalam keadaan stabil. Kes tersebut menafikan mempunyai sejarah lawatan ke luar negara dalam tempoh 21 hari sebelum gejala timbul, manakala kesemua kontak bagi kes yang disahkan telah dikenal pasti dan sedang dipantau status kesihatan mereka. 147 kandungan berunsur kebencian berkaitan konflik Palestin-Israel diturunkan dengan kerjasama penyedia platform media sosial. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata, tindakan itu dilakukan bagi tempoh 1 Oktober sehingga 15 November lepas.
Langkah ini akan diteruskan bagi memelihara keamanan dan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama di Malaysia. Bagi memastikan kandungan berunsur kebencian yang membabitkan isu konflik Palestin-Israel ini dapat diatasi dengan baik. Fahmi turut memaklumkan penyedia aplikasi media sosial akan dipanggil untuk berbincang isu kandungan iklan jelik di platform terlibat. Ini bagi memberi penegasan supaya iklan berbaur seksual dan seumpamanya tidak dimainkan di negara ini. Kebiasaannya, ad yang disajikan kepada kita adalah juga berdasarkan apa yang algoritma itu anggap kita suka tonton ataupun kita suka tengok. Kalau kita suka tengok, saya bagi contoh, kalau kita suka tengok kereta, ya, maka kereta lah yang disajikan. Kalau kita suka tengok hair dryer lah yang disajikan. Jadi saya ambil maklum isu ini dan memang pelbagai platform media sosial dia ada algoritma dia sendiri kerana isu algoritma ni adalah isu yang agak bermasalah dan dia boleh mengakibatkan satu bentuk tunnel syndrome ataupun silo ataupun echo chamber yang mana orang suka kucing je lah yang dia tengok. Baik, seterusnya kita ikuti rangkuman paras air di seluruh negara setakat 7 malam.